Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia dan salam UiTM di hatiku. Terima kasih kerana bersama kami dalam program Latihan Industri pada malam ini. Yang dihormati, Saudara Arif Farhan bin Izzurin, Ahli Panel 1. Yang dihormati, Saudari Farah Syamimi binti Abdul Razak, Ahli Panel 2. Yang dihormati, Saudari Nur Syaza Iliana binti Mahathir, Ahli Panel ketiga. Para pensyarah serta semua hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Bagi memberkati majlis pada malam ini, mari kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Baiklah, untuk memulakan forum kita pada malam ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Rafiq Ahli bin Rizal akan jadi moderator untuk forum pada malam ini. Kita ada 3 orang ahli panel. Yang pertama ialah Arif Farhan bin Izzurin, iaitu mantan Presiden SES 2018-2019 serta tokoh siswa FKA 2019 sesi 2. Seterusnya, ahli panel kedua, Saudari Farah Syamimi binti Abdul Razak, mantan Timbalan Presiden SES 2018-2019. Ahli panel ketiga kita, Saudari Nur Syaza Iliana binti Mahathir, pemenang bagi Gold Prize Award Asian Students Venture Forum 2020 dan juga tokoh siswi 2019 sesi 1. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita mulakan dengan forum perbincangan kita. Persoalan pertama saya ingin ajukan kepada Saudara Arif, iaitu tentang persediaan awal sebelum kita ke latihan industri. Dipersilakan Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara? Boleh. Boleh. Okay, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih bagi pihak saya sendiri kerana sudi untuk menjemput saya untuk mengkongsi sedikit sebanyak mungkin orang kata pengalaman sepanjang saya jalani latihan industri. Okay, terima kasih juga untuk moderator kita, Saudara Raf Al-Hadi. Tanpa melengahkan masa lagi, untuk poin yang pertama adalah persediaan awal sebelum latihan industri. Okay, jadi orang kata sebelum kita menjalani latihan industri ini sendiri, kalau boleh secara orang kata secara kasarnya kita kena tahu dulu. Maksudnya kita kena tahu apa yang kita perlu buat, apa yang kita akan buat, apa yang industri itu sendiri akan provide kat kita, apa benda kerja, semua begitu. Okay, so apa yang saya buat dulu berdasarkan pengalaman saya sebelum saya jalani latihan industri itu sendiri. Setelah saya diterima oleh, lupa beritahu, saya jalani latihan industri dekat Effective Permais Sendirian Berhad, which is company maintenance project. Dia punya specialist in structure repair, so dia akan ada banyak project maintenance berkaitan dengan maintenance saja. Kebanyakan lah, ada yang construction juga, tapi kebanyakannya adalah maintenance. Okay, so jadi setelah saya orang kata dah diterima sebagai orang kata staff trainee dekat situ, ataupun orang kata internship staff, pertama sekali saya buat sedikit research berkaitan dengan background company itu sendiri. Maksudnya bila di setiap company tu dia akan ada satu orang panggil company profile. Maksudnya dia punya background company itu sendiri. Dalam tu dia akan ada segala benda dalam tu. Dia apa, dia punya projek yang dijalankan, ongoing project, projek yang dah finish, yang dah segalanya. So jadi saya tengok projek yang sedang ongoing dalam company itu sendiri. And setelah saya lihat semua itu, saya hantarkan email kepada admin company itu sendiri untuk berhubung dengan mereka, tanya di manakah tempat saya akan ditempatkan semasa saya latihan industri. Maksudnya, so kita dah tahu kita punya orang kata tempat kita bekerja tu. Maksudnya kadang-kadang ada yang company akan masuk dekat HQ dulu untuk kerja pejabat dulu, ada yang terus ke direct ke site, ada yang akan buat itu, buat ini, dia banyak sebenarnya. Okay, so bila saya dah dapat tahu tu, okay, so saya dapat tahu
yang dia akan tempatkan saya untuk seminggu pertama tu akan ada di HQ. Maksudnya saya akan buat orang kata kerja-kerja office lah, macam buat tender, buat drawing, Excel, semua benda tu. Okay, so sebagai orang kata benda pertama yang paling penting lah dalam persediaan awal ni adalah kita bersedia secara mental. Maksudnya kita mentally kita ready ya, okay, so aku akan latihan industri, so kita dah ready, kita dah letakkan satu orang kata satu benchmark dalam kita punya diri tu yang kita akan esok kita akan mulakan kehidupan yang baru, kita akan bekerja. Dia sangat berbeza sebenarnya bekerja dengan belajar. Dia boleh rasa dari suasana dia berbeza, dia punya stress dia berbeza, dia punya orang kata culture, dia punya environment dia pun berbeza. So jadi kita kena sedia daripada segi mental dan fizikal, macam tu. Okay, so seterusnya saya amat menyarankan bagi semua yang akan menjalani latihan industri ini sendiri untuk orang kata kuatkan basic dari segi computer based punya engineering. Maksudnya AutoCAD, Excel, apa lagi, Reddit, benda-benda macam tu. Tapi kalau boleh AutoCAD dengan Excel kita kena orang kata basic tu kena firm, kena kuat lah kat situ. Sebab apa yang saya nampak lah sepanjang saya internship ni, staff yang ada orang kata ada kemahiran di dalam Excel, di dalam AutoCAD, anything yang computer based punya orang kata computer based punya yang engineering, berkaitan dengan engineering, dia adalah satu orang kata dia naik satu darjat macam tu. Dia special sikit. So jadi saya amat sarankan at least kalau kata tak mahir pun at least kita tahu basic dari segi orang kata cara nak buat, cara nak dia punya basic je. So kita boleh sebab kita sekarang pun banyak dah sumber, kita boleh refer dekat YouTube je sekarang, memang akan ada banyak video. Kita dah kalau kata seminggu sebelum tu kita dah start dah, kita tengok sikit-sikit, buat sikit-sikit dalam laptop semua tu. At least kena ada basic, benda tu sangat penting. Kalau bagi siapa yang akan menjalani latihan industri yang bahagian konsultan, dia akan duduk dekat office banyak, memang akan office je, akan buat drawing, akan buat Excel, semua benda tu sangat dia cakap sangat-sangat penting. Macam tu. Okay, boleh semua? Boleh. Okay, so seterusnya bila kita jalani latihan industri ni sendiri, kita jangan macam nak kata kalau kata dekat sekolah cikgu akan suap kata tak tahu 1 tambah 1 berapa, cikgu akan tahu itu. Kalau dekat universiti pun ada certain lecturer yang mungkin akan suap. Dekat industri ni sendiri memang 100% kita punya effort sendiri, kita punya orang kata usaha sendiri. Memang staff-staff kat situ memang kita akan ada industry supervisor, dia akan pantau kita, tapi dia hanyalah supervisor, dia takkan ajar. Memang dia takkan ajar langsung. Maksudnya masa saya first day saya dekat Effective Permai itu sendiri, saya punya superior saya Encik Zamri, dia dah assign lah, dia kasih tugas minggu, dia kata sebagai percubaan nak tengok kita punya performance macam tu. Dia kata okay, I nak you buat company profile, bukan buat lah, update company profile kita punya company. Sebab dalam masa tu company tu sendiri nak renew dia punya lesen CITB dia, so kena update dia punya company profile. So kita macam, saya pun masa time tu masa first time macam company profile, benda saya ingatkan macam satu helai kertas je, rupanya dia satu buku terbalik dia. Nampak kan? Macam tu. So jadi apa yang saya nampak dia datang, okay, you buat company profile, and then kalau kata ada apa-apa berkaitan dengan financial, berkaitan dengan project, ongoing project semua, you refer dengan admin. Dia kata, saya pun macam admin pun tak kenal, siapa pun tak kenal macam tu. So jadi benda tu kita kena usaha sendiri, kena macam okay, tak tahu company profile, kita research dulu, buat kat Google, okay, company profile tu apa, dia ada apa, dia isi dia sepatutnya ada apa, semua yang kita buat. And satu benda kalau boleh, kita jangan kalau kata jumpa dengan kata bos ke, dengan supervisor kita, cakap encik, saya tak tahu nak buat ni macam mana. Jangan macam tu. Itu adalah orang kata pantang larang dalam internship. Jangan. Kalau boleh, kalau kata tak tahu, kita cari dulu. Cari research, tak tahu juga, okay, kita jumpa. Encik, saya dah buat research dengan ni, okay, saya dapat macam ni, saya dapat macam ni, saya tak pasti mana satu yang betul. Boleh encik tunjukkan, macam tu. Dia ada cara dia. Dia tak boleh kita, at least kita kena tunjuk yang kita ni macam bersungguh-sungguh kita nak buat kerja. Kita ada effort macam tu. Kita
nampak kan kita ni memang sangat determined nak siapkan kerja tu. Kita nak bagi orang kata 110% dekat dia. Macam tu. Dia sangat tengok tu sebab sebenarnya kebanyakan company ni dia tak expect banyak daripada student. Macam bos saya cakap pun, alah kau intern bukan tahu apa pun, dia kata macam tu. Tak salah tapi sebenarnya dia gurau itu. Macam tu lah dia kata. Dia kata aku tak expect banyak pun dia cakap tu. Kadang-kadang dia UI, kadang dia kat aku macam tu. Tapi dia kata kat saya, dia kata if awak nak full mark untuk industrial punya evaluation, dia nak 50 over 50, you show, dia kata you show me effort. Dia kata tunjuk kat saya effort. Saya tak kisah. Dia kata saya tahu awak tak tahu apa, awak belajar, awak baru, ni pun first time kerja and first in industry dalam orang kata dalam bidang engineering tu, kerja dalam bidang engineering, dia kata first time. Dia kata saya tak expect banyak tapi saya nak tengok effort. Dia kata macam tu. Kalau awak tunjuk effort, awak bersungguh and you will get 50, dia kata macam tu. So effort itu penting. Okay? Okay, tak tahu semua faham kot. Lepas tu last point. Sebagai last point tu, maksudnya sebelum saya punya apa kata, sebagai nasihat lah daripada saya, every day sebelum kita keluar rumah tu, kita bangun pagi, kita letak dalam apa, kita niatkan dalam hati kita, kita kata okay, hari ni aku pergi intern, tujuan aku niat aku nak belajar kerana Allah, macam tu. Yes, benda tu memang nampak macam klise lah, macam agama kan, klise lah, macam sekolah rendah lah. Tapi yes, benda tu sebenarnya dia sedikit sebanyak dia macam dia reverse psikologi kita. Dia kuatkan kita secara mental, secara spiritual. Kita rasa kuat tau. Kita rasa macam bila kita dah pasang niat tu, memang rasa bersemangat gila. Macam nak pergi pun macam yes, macam walaupun dengan nak hadap jam lah, kalau yang mana duduk KL kan, hadap jam, tiba-tiba pergi ada kena roadblock, kena saman, macam tu lah. Dia macam, tapi dia still bila dah kita ada niat tu, kita dah pasang niat tu, kita akan rasa macam bersemangat nak buat, macam kita ada rasa macam nak belajar, macam memang nak tahu semua macam tu. So apa nama tadi, niat itu yang paling penting sekali. Sebelum kita hari-hari bangun pagi, sebelum kita keluar rumah, kita pasangkan niat tu. Okay. Mungkin itu saja untuk poin yang pertama daripada saya. Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Arif. Jadi saya ingin teruskan kepada poin yang kedua. Apakah kelebihan yang perlu ada pada resume untuk diterima oleh syarikat latihan industri? So poin ini saya persilakan Saudari Iliana. Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Jelas ke? Jelas. Boleh. Jelas. Okey, boleh. Okey, Assalamualaikum semua orang. Okey, so, firstly, saya Iliana, alumni lah FKA. So, terima kasih moderator and terima kasih juga kerana beri saya peluang untuk terlibat dalam forum ringkas anjuran SES ni. Memang event yang bagus lah. So basically, I've conducted my internship back then tahun 2018. Okay, Assalamualaikum semua orang. Yes. Okay, so saya intern dulu tahun 2018 dekat Sunway Construction. So apa kelebihan yang perlu ada pada resume? Resume ni dia memang sangat penting. So for you guys who don't know apa kepentingan resume and kenapa resume ni penting at the first place, sebab bila kita nak apply internship, macam saudara Arif cakap tadi, kita akan orang kata study dulu company profile, lepas tu bila kita nak apply, kita akan apply through email. So untuk apply through email ni, kita akan kepilkan sekali kita punya resume. Okay, resume ni anggap sahaja sebagai first impression untuk company nilai kita. So sebab itulah penting, sebab dia tak boleh jumpa kita face to face untuk selection. So diorang akan select dari resume. Yang pertama, apa yang perlu ada, yang perlu ada tu dah nombor 2. Yang pertama, resume tu kena lawa dulu. Okay, don't ever prepare black and white resume. Resume yang asal taram je, asal buat je sebab kena buat. Sebab every company, they will be screening lots of resume. They will be having lots of application.
daripada student. Sebab bukan UiTM je yang akan hantar student untuk internship, but we have UTM, UTP. So macam dorang by time dorang akan dapat banyak sangat email, banyak sangat resume. So kalau resume awak tu macam biasa, yang biasa, so possibility untuk dia tengok and rasa nak baca tu kurang. So pastikan buat resume yang cantik, ada warna-warni. Maksudnya taklah warna-warni, maksudnya berwarna, jelas, tersusun, supaya bila dia tengok tu eye catching. Dia ada rasa nak baca. Dalam banyak-banyak resume tu dia pilih kita punya. Okay. Ada dua perkara yang memang paling penting. Maksudnya yang firstly of course lah basic. Basic thing that you need to have is that yang paling important, you punya details which is nama penuh, nombor telefon, email dan alamat. Sebab nombor phone dengan email ni paling penting supaya dia boleh contact kita lah. Kalau untuk jenis contact ataupun untuk dia reply email dan sebagainya. Okay, tu kurangkan details-details yang kurang penting macam nombor IC, macam yang tu tak perlu sangat pun letak. Okay. Dua benda yang saya cakap tadi yang paling penting untuk kita apply internship adalah dari yang pertama adalah technical skills. Seperti yang saudara Arif cakap tadi, industri sangat memandang kepada technical skills macam Excel dan sebagainya. So pastikan dekat resume diletakkan semua technical skills that you know. Okay. Even macam Microsoft Office pun letak. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, and letak sekali AutoCAD, state kat situ that you have the skills, you know how to use the software. Okay, kalau dah sempat belajar Esteem, letak Esteem, C++, and it will be a bonus mark for you who that actually get ada skills yang macam Adobe Photoshop, Photo Illustrator, Vegas Pro. If you know this kind of orang kata skills ni mahal. So bila you prepare resume bukan untuk internship je, tapi kalau you nak minta scholarship ke, kalau you nak minta kerja ke, technical skills lah orang pandang sekarang. Okay, so tu first benda yang penting untuk ada dekat resume. Yang orang kata first class resume lah. And I believe semua orang ada AutoCAD punya skills, Microsoft Office punya skills. So rugilah kalau tak letak. Second thing is that pencapaian dan penglibatan. Because bila you masuk dalam industri, I would like to say that construction industry ni salah satu industri yang agak tough. So they want to have students that are actually capable of receiving information dengan okay. Maksudnya yang boleh ada keyakinan diri, yang dia nampak ada communication skills. So how awak nak tunjuk yang awak ada semua benda tu adalah melalui pencapaian dan penglibatan. Tulis je semua jawatan yang awak pernah sandang, semua event yang awak pernah masuk. And I believe for you guys, kalau dari first semester dulu, kita ada satu competition yang you ambil untuk ECM kalau tak silap, yang kena buat monumen ke, bangunan ke. Kalau kita dulu kita panggil MVEX, I am not sure kalau nama tu dah bertukar ke. Benda tu pun masukkan sebagai penglibatan. Sebab memang kalau dekat jengka kita tahu benda tu semua orang wajib masuk. But the company don't know. Dia akan nampak nanti awak adalah seorang yang participate dalam MVEX, Engineering, Invention and Innovation Exhibition. So benda tu akan jadi point mahal lah dalam resume awak. Kalau yang management punya competition yang akhir tu kan untuk carry mark tu, masukkan je semua. Kalau awak tak ada sangat. And kepada yang terlibat, syabas, letakkan sebanyak mungkin. Tak apa je, sumbat je banyak-banyak. Kalau jadi AJK makanan ke, AJK apa, sebab they know you will be having something extra when you have the position, when you have the participation. Untuk larian ke supaya dia orang tahu awak bukan student yang sekadar belajar dan tak buat apa-apa. Sebab dia orang tahu awak jadi biro sekecil-kecil TTK pun awak akan kena deal dengan orang. Yang bermakna awak ada pengalaman untuk menggunakan and test out and enhance awak punya communication skills. Okay. The next thing is that make sure that you are using a proper picture untuk resume. Janganlah letak gambar pakai baju tak ada collar, because resume ni adalah orang kata first impression. Macam kalau nak pergi interview, awak akan pakai baju proper kan. If you can have a formal picture, even better. But kalau tak pun, kalau lelaki kalau nak ambil gambar, at least pakailah t-shirt.
yang perempuan pakailah blouse. And walaupun gambar tu sebenarnya kadang-kadang nampak sampai bahu je. But yang perempuan kau boleh make up. Pastikan gambar yang letak tu tak kabur dan sebagainya. Sebab dekat situ dia boleh nampak kita punya effort lah. Kind of dia orang boleh nampak kita punya effort yang akan seterusnya melambangkan karakteristik kita. Kita ni student yang kemas ke tak, macam tu. The next things I would like to proceed is that reference. Reference ni penting. Reference ni kalau lah awak tak tahu nak letak siapa, saya tak sure kalau SES, kalau FKA ada tetapkan, maksudnya mewajibkan kena letak siapa. Tapi untuk orang yang awak boleh letak untuk reference adalah yang pertama, awak punya coordinator internship. Macam kalau saya dulu, saya macam ada coordinator internship yang memang in charge. Yang kedua adalah PA awak. Awak kena letak nama dia, jawatan dia, nombor telefon dan email. Okay. Seterusnya, untuk yang macam tadi yang saya cakap dekat technical skills ni, even better if you want to put some rating. Contoh out of 5 lah awak letak. Macam awak letak dekat situ AutoCAD, awak letaklah 3/5. Tapi ni kalau awak ada grip understanding ataupun awak memang terror pakai software tu, I will advise you untuk letak rating supaya diorang tahu awak they are confident enough to rate themselves. Okay. Kalau awak tak confident pun tak apa, letak je. Okay. The next thing that you can letak adalah language proficiency. Ni adalah untuk macam contoh lah. Awak dah letak semua dah, pencapaian, penglibatan, semua. Tapi resume awak tu macam banyak lompong, macam banyak ruang kosong. Okay, tips lagi satu untuk resume ni, pastikan dia nice-nice je. Orang panggil ngamsoy je. Bagi dalam satu page tu nampak okay, cantik, tersusun. Tak adalah buat separuh je. Lepas tu dekat bawah kertas tu kosong. Kita tak nak. So ni point untuk antara point lagi awak boleh letak adalah language proficiency. Letak skill bahasa English, Malay dan sebagainya. And of course lah CGPA jangan lupa untuk letak. So I guess for resume that is all for now. And there's also lots of template. Kalau tak tahu macam mana apa maksud resume yang systematic and cantik, you can go and search for banyak template resume dekat luar yang awak boleh ubah-ubah je maklumat. Okay, so I think that's all for now. Thank you. Okey, baiklah. Terima kasih Saudari Elena. Poin seterusnya kepada ahli panel kita, Saudari Syamimi, iaitu pemilihan syarikat untuk latihan industri yang betul. Dipersilakan. Okay, hai semua. Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator Raf. Untuk persoalan ni, pemilihan syarikat latihan industri yang betul. So first thing first, kita tak perlu kisah sama ada company tu kecil ke ataupun company tu besar ataupun company tu daripada kerajaan ataupun swasta. Tak kira apa pun, tapi kita kena tahu dalam syarikat tu ada ongoing project ataupun tak. Itu yang paling penting. So bila kita dah tahu ada ke tak, kita bolehlah pilih. And kalau kita nak tahu macam site dekat mana, so kita kena tahu semua benda tu sebab nanti yang kita kena pergi site tu sama ada jauh ataupun dekat. So kiranya nanti kita ada transport ke tak pergi ke sana. Sebab bagi saya lah, macam some of you mesti ada yang macam tak bawa motor, tak drive. So dari situ kita kena tahu sama ada kita kena pergi site sendiri ataupun kita boleh follow kita punya SV. Okay, so daripada saya punya pengalaman, saya sebenarnya saya intern di dua tempat, iaitu first di Aktif Mesika SDN BHD di Taman Melati, and secondly dekat UiTM sebabkan pandemik COVID-19 ni, so saya terpaksa berpindah ke UiTM. Pada pengalaman saya di Aktif Mesika ni,
saya punya site ni jauh-jauh tau. So ada yang dekat Putrajaya, dekat Rawang. So saya tak ada transport. And mostly everyday saya pergi ke office naik train, saya naik LRT. So dari situlah saya cuba deal dengan supervisor untuk tumpang dia. Boleh tak follow dia pergi ke site. So itulah paling penting bagi saya lah. And dalam UiTM pula saya ada kawan-kawan saya, so saya follow mereka untuk pergi ke site. Tapi tak perlu risaulah sebab dalam UiTM kan, so memang apa-apa projek pun dalam UiTM juga. Okay. Next. Saya ada juga macam apply dekat company-company lain, iaitu macam DBKL, MRT, JKR. Tak semestinya kita akan dapat, tapi kita mencuba, tak apa untuk cuba. So kalau macam DBKL ni, yang saya perhati dia ada sesi-sesi dia. So kiranya macam untuk next punya session pada sama ada pada March tak silap. March atau April. So nanti dekat DBKL ni dia ada masa dia untuk kita submit kita punya submit kita punya latihan industri ni lah untuk borang-borang semua tu. So kita kena tahu waktu-waktu yang sesuai untuk submit semua benda ni. And then bagi saya itu je lah yang penting untuk pemilihan company. Tak kira company tu kecil ke besar ke, yang penting ada ongoing project and kat situlah kita boleh timbul ilmu. Kita boleh tahu kita macam mana kita nak kumpul experience kita. Okay, itu je daripada saya. Okay, terima kasih Mimi. Seterusnya kita kembali kepada saudara Arif. Satu soalan yang agak ramai yang bertanya memandangkan musim sekarang ni. Realiti latihan industri semasa musim Perintah Kawalan Pergerakan PKP. So, cerita Arif, macam mana? Okay, so untuk PKP, pandemic COVID-19 ni kita memang unexpected. Maksudnya kita sendiri tak expect benda ni akan jadi macam sebegini rupa, macam ni lah. Tak expect sampai perlu MCO, sampai perlu ada kawalan pergerakan, tak boleh nak keluar training. So jadi semasa PKP ni diisytiharkan, itu 18 Mac 2020 tak silap saya. Masa tu saya baru lagi dalam 2 minggu lebih masuk intern. So nak tak nak memang arahan daripada kami pelajar semua akan duduk di rumah, akan dikira orang kata work from home. Kami akan bekerja daripada rumah. Okay, so semasa saya work from home ni, company saya sendiri ada provide kami satu kerja, iaitu kami perlu orang kata mereka design disinfect chamber. Kalau siapa tahu yang ada macam satu benda petak yang sembuh COVID ni yang bunuh tu, yang sembuh macam asap untuk orang nak lalu dia tu, tapi untuk yang masuk ke site. So daripada situ kira sepanjang tempoh PKP yang kami perlu ada di rumah tu ada dalam 7 minggu. So kami dibekalkan dengan kerja tu. Itu okay sebenarnya, that's okay sebab macam saya sendiri ada, at least ada something yang kami boleh belajar, yang kami boleh buat, yang kami boleh isi di dalam logbook kami tu. So ada certain cases, maksudnya daripada yang saya dengar lah daripada kawan-kawan saya, ada yang tak dapat langsung kerja, macam orang kata supervisor tu kata okay awak cuti, masa tiba dah tergantung sepi. Dia pun tak tahu nak buat apa, dia contact semua tak balas macam tu. So jadi nak kata yes, cuti memang orang kata best lah cuti duduk rumah, tak buat apa, tapi sebenarnya kita sedang jalani tempoh latihan industri tu sendiri. Jadi untuk tempoh 7 minggu tu, kalau kita tak buat apa-apa memang orang kata kehilangan yang sangat besar, kerugian yang sangat besar untuk kita student industri, student internship ni yang nak kita grab sebanyak mungkin. Okay, so jadi untuk kes macam yang kata industri tak sediakan apa-apa tugasan, apa-apa kerja untuk kita isi masa apa, untuk kita kata buat semasa PKP tu. Sebagai contoh, kalau kata student-student yang akan pergi LS lepas ni tak boleh masuk ke,
Sebagai contoh lah kalau kata, tapi kita kalau boleh nak elakkan lah, kalau boleh kita nak student experience dengan itu. Okay, kalau boleh, kalau kata ada yang alami case macam ni, kalau boleh kita kena contact, minta dengan supervisor, minta dengan supervisor kita. Kalau boleh jangan kita kena ikut flow, sebab setiap industri tu dia akan ada industri supervisor, dia akan memang khas untuk jaga student intern. So minta dengan dia, apa-apa cuma contact dengan dia. Jangan tiba-tiba pergi direct dengan HQ, direct dengan admin ke, dia orang kata flow dia tak betul lah. So apa-apa contact dengan dia, tanya. Tugasan, mungkin ada apa-apa encik boleh bekalkan tugasan daripada industri untuk kami buat semasa ni. Gitu. Approach dengan cara yang betul. Maksudnya kalau dia prefer kata okay, contact I dengan WhatsApp, okay, guna WhatsApp. Kalau kata email pun email. Ikut orang kata cara yang betul, punya apa nama, saluran yang betul. Okay, so jadi kalau boleh kita kena ada usaha sendiri, macam kita kena approach, kita kena tunjuk yang kita eager nak belajar, kita nak benda tu, kita nak tugasan tu, kena minta dengan dia. Kalau boleh elakkan macam kena kata macam mendesak macam tu, kalau boleh elakkan mendesak, tapi kita minta, kalau boleh kita, sebab rugi kan 7 minggu kalau tak buat apa-apa macam tu. Okay, so tapi semasa saya work from home tu, masa PKP yang ni, untuk student batch saya ada banyak pilihan. Maksudnya sekiranya ada industri nak supplykan, boleh kita ambil yang industri punya apa nama tugasan tu. Kalau kata nak industri suruh kita cari sendiri pun boleh, kita cari sendiri. And lagi satu ada yang daripada faculty supervisor, maksudnya lecturer kita yang akan supervise kita tu, dia yang bagi tugasan. Macam tu pun boleh, dia ada banyak pilihan. Kalau masa saya lah, mungkin kalau kata perkara ni berulang lagi, mungkin UiTM pun akan buat benda yang sama. Jangan risau, sebab UiTM dia akan jaga dia punya student, dia tak akan biar je macam tu. Tapi kita janganlah terlampau macam tak apalah, UiTM ada, tak apalah, lecturer ada. Kita kena usaha ni, kita kena ambil inisiatif kita sendiri. Kita kena be proaktif. Kita kena tunjuk yang kita sungguh-sungguh kita nak belajar macam tu. Okay, so jadi itulah realiti latihan industri semasa musim Perintah Kawalan Pergerakan, masa PKP lah. Itulah apa yang kami jalani semua, apa yang kami buat, apa yang ni. And logbook tu kalau boleh tulis, kita nyatakan ini adalah work from home, ini adalah kerja dekat office, kerja dekat site, bagi tahu benda tu. Okay, so berbalik pada apa yang saudari Farah Syamimi cakap tadi, yang berkaitan dengan pemilihan tu, saya nak sentuh sikit lah berkaitan dengan pemilihan industri tu. Okay, saya punya recommendation, saya punya saranan saya lah untuk semua pelajar-pelajar yang bakal ambil latihan industri semester hadapan. Saya amat menyarankan untuk apply internship dekat company yang small group. Maksudnya dia bukan company kecil, tapi kalau boleh lesen dia G7, maksudnya dia akan ada projek-projek besar macam tu. So banyak benda boleh belajar, tapi small group, maksudnya small group ni dia bukan company besar macam industri besar-besar tu yang ada banyak department. Kalau boleh macam semasa saya intern tu, yang effective from ni dia adalah small group. Maksudnya dalam team office tu ada 7 orang, ada 9 orang termasuk internship kami lah, internship staff 2 orang. Maksudnya ada 7 orang lah staff kat dalam tu. Maksudnya admin seorang, lepas ada engineer 2 orang, lepas tu accountant bahagian kewangan semua. So jadi sebenarnya apa yang saya nak sampaikan kat sini, bukannya saya nak kata company besar tu tak bagus. Kalau pada apa yang saya nampak lah sepanjang saya industri ni, bila kita intern dekat yang company small group ni, banyak benda kami boleh buat, banyak benda saya boleh belajar. Okay, sebagai contoh lah, kalau kata kita masuk company besar, okay, saya nak masuk company besar, kita diletakkan di department maintenance. Okay, sepanjang tempoh latihan industri tu, kita akan buat kerja maintenance je. Kalau kata baki pipe sebagai contoh lah, kita akan baki pipe je macam tu. So jadi yes, itu ilmu. Tapi kalau boleh kita nak grab yang sebanyak mungkin. So jadi dengan kita duduk dekat small group ni, dia kata department tu ada, tapi macam dia staff kita tu akan multitasking, confirm multitasking sebab small group. So jadi sepanjang saya intern dekat Effective Permai tu, macam-macam saya belajar dari segi teknikal, daripada management, daripada semua benda lah. Saya buat BQ, saya belajar buat BQ,
belajar isi tender, belajar buat company profile, saya pergi dekat site, saya supervise project, saya buat management untuk construction, macam tu. Okey, ada masalah internet sikit. So, tak apa, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya untuk saudari Iliana. Iaitu, adakah memerlukan CGPA yang baik untuk diterima oleh setiap syarikat? Silakan. Okay, terima kasih untuk soalan tu. So, insyaAllah, okay, CGPA penting atau tidak, saya boleh katakan dia partial. Okay, ada dua kategori company yang mementingkan CGPA. Yang pertama, company-company well-established company, which is company yang besar lah, industri besar. Contoh yang I boleh bagi adalah like Sunway Construction, Gamuda Group Berhad, Sun Darby. Okay, this company memang akan tengok CGPA. They even requires 3.3 and above sometimes ikut batch yang apply. And of course, orang yang nak apply ke company-company besar ni ramai. So they will choose the best lah basically. Sebab CGPA itu antara satu poin penting. Okay. Kategori company yang kedua adalah company-company yang selalunya hands-on kerja and treat dia punya intern student as okay. Contoh yang saya boleh kasih macam saya sebenarnya intern 2 kali. So saya pernah duduk site, saya pernah intern contractor and saya pernah intern consultant. So I would like to tell you that dua-dua company yang I apply ni adalah company yang memang require CGPA. Which is yang pertama, walaupun dia contractor, dia Sunway Construction, dia nak require saya punya CGPA. Dia tanya saya CGPA lepas 3.5 ke tak, dia tengok, dia check benda tu. Okay, sebab competition banyak. Okay, untuk company kedua, dia company yang biasa je, company consultant, company yang orang kata kecil pun dia nak tengok CGPA sebab dekat company tu dia hanya terima student which is Teguh Setia Consult, dia hanya terima student 3.5 and above. Sebab kenapa? Sebab company ni dia menekankan sistem yang we let the intern do the jobs. Dia memang satu company yang ingin memberi kepercayaan. So CGPA ni juga akan melambangkan kebolehan kita untuk sebenarnya mengadapt ilmu baru dengan cepat dan sebagainya. Sebab itulah dia penting. So selain dua kategori ni mungkin so yang CGPA I understand that you are currently dah SEM 5 right? So dah nak intern. Mana sempat nak baiki kan? So yang tu don't worry because it's not like kalau CGPA rendah you tak akan diterima ke apa-apa. Hanya dua kategori company ni lah yang dia akan betul-betul tengok. And lagi satu, CGPA ni juga dia akan dibalancekan dengan pengalaman-pengalaman tadi. Yang technical skill sebab dia bukanlah tengok based on CGPA semata-mata. So kalau you ada technical skills yang lain, you ada penglibatan dan pencapaian tinggi, don't worry, they will consider that. Okay.
So saya boleh tekankan, saya boleh kata agak penting lah sebab dia melambangkan kita. Memandangkan untuk menjawab CGPA itu penting atau tidak, saya rasa itu je. So saya mungkin boleh lari sikit dari tajuk soalan saya. Sebab saya berminat dengan apa yang saudara Arif utarakan tadi berkenaan company intern, company kecil dan besar. Okay, so CGPA kan saya cakap penting. Kenapa company-company besar mementingkan CGPA? Sebabnya by going in industri yang besar ni, they are a reputable company. So their reputation will give us also some credit. Okay. Sebab industri out there, dia akan kenal. Bila kenal, macam siapa tak kenal MRT Corp, siapa tak kenal Sunway Construction, macam tu lah. So, industri-industri ni, yang lain ni, company ni akan tahu. Bukan senang nak masuk ke company besar. So, bila kita datang nanti, bila dah habis internship, bila benda tu dah masuk dalam resume kita, dia adalah satu point value yang penting sebab bila kita pergi nak apply scholarship ke, bila kita nak apply intern untuk degree pula ke, diorang akan tend to like, oh awak intern sekian-sekian dulu. Macam tu. Benda tu memberi satu ni lah. And ada dua, kalau untuk company kecil ni pula, I would say like I will very well agree dengan apa yang saudara Arif cakap. Sebab kita memang akan belajar banyak. Sebab saya duduk company yang orang kata tak banyak department ni, macam saudara cakap tadi, saya berpeluang untuk buat semua job scope lah. Maksudnya drafting pun kita rasa sebab company kecil consultant, so drafting pun saya rasa, buat conceptual drawing pun saya rasa. Sebab kita ada macam 5 orang je engineer, 3 intern. 3 engineer, 2 intern. Yang itulah yang akan buat semua flow design dari awal sampai akhir. Kalau saya duduk Sunway pula, saya duduk quality assurance, which is quality QA/QC. Kerja tu je lah saya buat. Maksudnya saya buat QA/QC je. But one point is that, apa kelebihan untuk company besar pula, walaupun kita buat kerja sama, maksudnya kita buat kerja yang sama je, awak ada, awak boleh rasa dia punya etika kerja. Maksudnya way of work, industri besar tu macam mana. Sebab dia orang punya sistem akan sangat sistematik. Okay, macam bila dokumen pun, kalau company kecil mungkin pas projek dia orang akan letak dalam file, dalam atas satu rak. Tapi bila company besar, dia orang tak boleh macam tu. Dia orang akan ada satu well established system dia orang sendiri untuk pas projek. So semua dokumen ada dalam tu. So itulah antara pro and cons dia. Tapi dua-dua ada kelebihan masing-masing. So just tengok je, awak dulu kena nilai awak nak more minat untuk mana, enhance skills ke, apa ke. Kalau awak more tu nak improve and enhance awak punya knowledge and awak ada intention of nak belajar banyak benda, yes, I would like to encourage you to go to a small company. Awak boleh rasa semua, awak boleh nampak gambaran in a big picture. But if you want to rasa macam how to work in large industries, you can go and apply. Benda tu tak rugi pun untuk try. And kedua, perbezaan yang ketara of course lah dari segi allowance. Okay, dari segi allowance, kalau company besar ni, banyaklah sikit allowance dia sebab kerja dia pun akan agak banyak. Walaupun awak buat benda sama, macam kerja awak, contohlah bahagian operation je. So awak memang akan duduk operation je, awak takkan masuk dah bahagian tendering, awak takkan masuk dah bahagian apa. Sebab awak tak sempat dah nak ke lain sebab kerjanya akan quite banyak. So allowances dia saya boleh share pun agak memberangsangkan. So saya rasa yang akan cakap pasal allowance nanti boleh share. So for now I think that's all that I can share lah untuk CGPA itu penting ke tidak. And yang saya selitkan sikit yang lari dari topik, apa beza big industry dengan small company macam tu. Okay, so that's all. Thank you. Okay, terima kasih Saudari Liana for the very detailed input and also sambung sikit apa yang Arif dah sentuh tadi. So next saya akan pergi kepada Syamimi pula. Adakah semasa latihan industri kita perlu menguasai semua ilmu pengetahuan yang telah dipelajari? So silakan Mimi. Okay, thank you Raf. So soalan ni mestilah memang sangat perlu pun. Sebabnya apa gunanya kalau kita study masa sepanjang SEM 1 hingga SEM 5 tapi kita tak hafal and apply
masa kita punya industri, latihan industri ni. Sebabnya kita punya latihan industri ni untuk kita kita improve kita punya experience. So kita kena tahu macam mana secara, sebab kita belajar dalam kelas lain and then bila kita bekerja lain. So kita dapat beza macam mana input yang kita dapat daripada kelas dengan semasa bekerja. So daripada yang saya dapat semasa intern, saya lebih kepada BQ, structure, material, management and sebab saya first company saya adalah contractor. So dalam contractor ni kita akan belajar macam mana nak buat BQ. First thing first, dalam management kita akan kena cari tender and then kita pergi ke meeting semua tu and then kita dapat dia punya BQ. Masa kita dapat BQ tu kita nak check kadar dia berapa. Kita cari kita punya supplier untuk projek tersebut. So macam BQ ni tak semestinya kita kena cari dekat website semua tu. Tapi ada juga macam contohnya Indah Water. Indah Water dia dah ada dah dia punya kadar untuk certain item tu. So bagi saya BQ ni benda penting juga untuk kita walaupun ia agak lain daripada yang saya belajar dari kelas, tapi bagi saya itu okey. Tak apa, as long as kita belajar benda yang relate kepada yang kita belajar dalam kelas. So next thing is structure. So dalam structure ni mesti awak semua ingat masa lab kita nak buat konkrit macam mana, kita akan mix dulu, kita akan buat slump test, lepas tu kita akan check dia punya strength. So itu pun kita akan apply masa kita punya masa industri, latihan industri nanti. Sebabnya macam masa saya BU ITM, saya under PPFI iaitu Facility dan ICT. Tapi masa di ada projek jalan iaitu macam cabang-cabang dia, resurface jalan, buat parking, lepas tu apply pipe untuk avoid stagnant water dekat UiTM Jengker tu. So masa mostly saya spend time dekat parking lah. So dekat parking tu dia gunakan konkrit. So dari situ saya dapat tahu betul ke dia punya konkrit ni. So kita kena check juga dia punya strength elok tak untuk jangka masa yang lama. So macam tu lah. Masa projek di parking tu kami mereka semua menggunakan ready mix konkrit iaitu yang memang dah siap-siap dah. So kita tak perlu nak mix secara kena pakai water, kena pakai sand yang pakai tu. Okay, itu untuk second thing. So third is material. So masa kita nak buat konkrit tu, kita kena tahu dia grade berapa. So macam tak semestinya semua benda kita hanya guna grade 25 saja. So untuk bangunan ada grade lain. Untuk yang ni ada grade lain. So itulah. Dalam masa yang sama, still masa kita nak buat konkrit tu, untuk kita strengthenkan konkrit tu, mesti kita akan guna steel yang kamu semua akan tahulah kan. So kita kena jaga steel tu. Macam mana kita tak nak bagi steel tu karat? Apa yang kita perlu buat supaya steel tu tak berkarat? And then dalam masa yang sama saya dapat tengok equipment yang mereka guna untuk resurface jalan, untuk korek tanah macam mana, untuk roller, untuk mampat jalan. Okay. So and then management. Masa di company Active Mesika dan di UiTM, dua-dua ni saya belajar macam mana nak buat tender, macam mana kita nak tahu apa konten dalam kontrak tu. So
kita tahulah dalam kontrak tu apa dia punya kontrak, apa SOP dia, apa dia punya sepanjang mana dia punya scheduling untuk projek tu. Dan dalam kontrak tu mesti ada BQ. So benda semua ni akan related dalam satu projek ni, akan related dengan semua subjek yang kita study tu. Lastly bagi saya, untuk tak semestinya kita kena pergi ke kontraktor, consultant. Kita boleh pergi ke untuk macam water punya department, iaitu macam di Indah Water. Kita boleh je. So daripada situ kita boleh tahu macam mana kegunaan bila study kita belajar wastewater tu, apa kegunaannya kalau kita intern di tempat ni. So bagi saya semua benda tu memang kita perlu kuasai. So itulah daripada saya. Terima kasih. Okay, Mimi, before you go, before I proceed to the next question. So tadi seringkasnya Mimi dah explain pasal why is it important untuk kita understand and master the knowledge yang kita dah belajar sepanjang diploma kan. So untuk budak semester 5, pelajar semester 5 still ada a few months lagi before diorang buat latihan industri. So ada tak apa-apa tips yang untuk strengthen the foundation of their knowledge sebelum diorang pergi? Any tips? For me, any tips tu sebenarnya memang bagi saya lah, semua benda ni penting. So kalau nak tips tu, tak semestinya kamu kena buka balik buku, study semua apa-apa. Dia boleh jadi macam seperti saudara Arif cakap tu. Kita tak tahu satu benda ni, kita study, kita tengok. So nanti the next day tu kita tanya supervisor kita, saya dijumpa ni, kira betul ke tak? Macam tu. So macam tak semestinya kamu semua kena buka buku balik, kena study satu-satu. Tapi kamu macam contohnya lah decide, tak semestinya kamu kena bawa buku, oh dia pakai grade apa ni, oh dia buat macam mana ni. Kamu boleh je tanya supervisor. Itu je lah dia punya tips-tipsnya. Sebab itulah saudara Arif tadi kata, apa-apa pun kita kena try approach dengan kita punya supervisor, dengan pekerja-pekerja dekat syarikat tu. Kita tanya, kalau ready mix ni dia pakai ratio apa? Kalau macam ni, kalau contohnya steel ni kita tak nak bagi karat, kita boleh je tanya. Tak semestinya kita kena satu, kita kena buka satu-satu. So apa-apa pun dua-dua ni penting. Tanya and ingatlah sikit-sikit study yang kita dah study sepanjang SEM 1 sehingga SEM 5. Okay, itu saja. Okay, thank you Saudari Mimi. Okay, soalan seterusnya. Arif, internet dah okay Arif? Okay, boleh dengar? Okay, boleh. Alright. Okay, so kita proceed dengan soalan seterusnya. Untuk Arif, kadar allowance untuk pelajar latihan industri. So tadi saudari Iliana dah ada sentuh sikit. So Arif boleh explain lagi detail macam mana? Silakan. Terima kasih moderator. Saya nak minta maaf lah tadi ada sedikit masalah technical issue. Okay, untuk kadar allowance pelajar latihan industri ni, kita lebih lebih sinonim dengan jumlah kadar allowance yang 350, 500 and 1000. Itu adalah macam antara tiga nombor tu adalah yang selalulah yang di-offer pihak industri sendiri. Tapi ada certain yang akan bagi lebih, ada yang akan bagi amount yang okay. So sebenarnya untuk kadar allowance belajar latihan industri ni sebenarnya kebanyakannya adalah secara purata lah. Company akan bagi dalam 500. Okay, secara purata memang saya nampak lah, saya nampak secara purata adalah 500. So macam yang saudari Syazal Liana sentuh tadi, kata company besar allowance lebih besar, company kecil allowance lebih kecil. Okay, itu betul. Tapi ada certain company yang dia walaupun company kecil tapi dia offer allowance yang banyak, mungkin macam 1,000, 1,200 macam tu. Okay, so jadi apa, saya tak suka sangat highlight pasal allowance ni sebab sebenarnya pada saya allowance ni bukanlah first priority kita sebagai internship staff. Sebab inilah kita sebenarnya kita jalani latihan industri untuk mencari ilmu.
Okay, so allowance ni macam yes bonus lah untuk kita macam kalau nak settle ke macam nak beli apa macam untuk kita punya lah. Tapi kalau boleh jangan pilih company tu semata-mata dengan allowance dia. Kalau boleh lah bagi saya, kalau kata you prefer nak okay, kata nak cari duit macam nak duit banyak ke nak yang allowance 1,000 lebih, okay, boleh. Tapi kalau boleh kita tengok dia punya background juga, background company. Sebab kadang saya suka share berkaitan dengan experience. Maksudnya macam sepupu saya dia pelajar kejuruteraan mekanikal. Sekarang tengah jalani latihan industri dekat some big company lah, industri dekat Ipoh. Saya tak ingat apa, tapi dia punya job scope dia adalah buat chip dalam remote tak silap saya. Okay, so jadi dia bagi tahu saya, dia kata dia pilih company tu sebab allowance dia yang bagi sangat lumayan. 1,200 allowance dia. Kalau kata OT dia boleh tambah lagi, kalau kata ada bonus dia akan tambah. So dia kata paling banyak dia pernah dapat dalam 1,500 macam tu. Memang banyak, kalau kata untuk allowance internship tu sangat banyak sebenarnya. Memang dah macam gaji lah macam tu lah. Okay, tapi dia walaupun dia kata happy-happy dengan jumlah allowance yang banyak tu, tapi dia ada side is company tu dia tak bagi apa-apa kerja dekat dia. Maksudnya dia sepanjang tempoh latihan industri tu dia kata kat saya, dia kata saya tukar knife buat maintenance, kerja maintenance pun bukannya buat secara fizikal tau, just tengok je. Maksudnya tengok je, kita tengok keadaan mesin tu, okey, dah tanda macam tu je. Cuba bayangkan kalau kata sepanjang 5 bulan latihan industri, kita buat benda tu je. Alangkah sangat ruginya kalau nak banding dengan duit yang kita dapat. Memang sangatlah tidak berbaloi. So jadi, apa yang saya nak highlight kat sini, kalau boleh jangan tengok kepada allowance semata-mata. Kalau boleh tengok kepada company tu. Yes, kita memang ada hak, mungkin bolehlah cari kata allowance lebih. Siapa yang tak nak ambil lebih kan, macam tu lah. Kita boleh cari, tapi kalau boleh cari yang company yang boleh bagi kita kata input yang sangat banyak dengan allowance yang berpatutan, dengan yang orang kata yang sangat berbaloi lah, yang paling choices yang paling berbaloi untuk kita. Okay, so berbalik kepada apa yang saya nak cakap tadi. Semasa saya latihan industri, company saya menawarkan allowance sebanyak 500. Okay, so macam saya dapat 500, tapi kawan saya ada yang dapat 1,000, ada yang macam, tapi kerja kami sama, kami buat benda sama, buat ni. So jadi dekat situ sebenarnya yelah biasa kalau kata ada orang dah compare kita macam aduh, macam kenapalah aku ambil macam tu lah, sebagai contoh, kenapalah aku ambil company ni, sedangkan ada company yang offer lebih banyak allowance macam tu. Jangan dia rasa macam tu, sebab benda tu sebenarnya dia akan buat kita punya moral kita punya motivasi diri tu kurang untuk kita nak intern. So kalau nak kata macam apa yang saya cakap tadi, berkaitan dengan allowance, saya dapat 500, tetapi saya punya makan minum supervisor tanggung, kadang-kadang bos belanja, macam tu lah, benda-benda macam tu. So jadi kalau nak kata plus minus lebih kurang sama. So macam tak perlu, macam kita tak perlu nak rasa macam alah ruginya kenapa tak ambil company ni sebab dapat allowance yang lebih banyak. Tak perlu rasa macam tu. Yang penting sekali, the first priority is the input that company will give to you. Apa input yang kita akan dapat sepanjang 5 bulan. Kalau boleh sepanjang 5 bulan tu grab sebanyak yang mungkin. Kalau boleh ambil semua. Kita ambil semua input, guna, sebab benda tu sangat penting. Serius saya cakap, sangat penting benda tu. Sebab benda tu kita tak akan belajar kat tempat lain, melainkan dekat industri sendiri, dekat dalam bidang engineering sendiri. So jadi, yes, allowance tu macam orang tengok juga, macam orang, yelah nak duit. Tapi kalau boleh, tengok kepada background tu. Kita cari, kita tanya dia, apa benda yang kita akan buat, apa yang kerja dia akan bagi, apa dia punya prospek kerja, apa dia punya planning untuk kerja internship, ada ke dia sediakan modul, macam tu lah sebagai contohnya lah. Tapi saya saran lah, first tengok benda tu, second tengoklah allowance juga, sebab kita pun sekarang kalau nak pergi intern pun kita pakai duit minyak semua, nak makan lagi. Kalau kata sehari makan RM10, minyak RM5 dah 15. So banyaklah dekat situ. So jadi kalau boleh kita cari juga yang allowance yang dia beri berpatutan lah dengan kerja kita. Okay. So mungkin itu saja untuk poin saya. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih, Saudara Arif. Seterusnya, saya bertanya kepada Saudari Iliana. Kerja di site atau di pejabat? So, boleh share experience macam mana?
Okay, Assalamualaikum. So sebenarnya soalan di site atau office ni sangat controversial lah sebenarnya. And jujur untuk saya cakap, it depends on the company. Kadang ada company yang bila awak duduk site, kalau company tu jenis ada ongoing project banyak, so baguslah untuk awak. Awak boleh timba banyak ilmu. Dan sebaliknya lah. But just roughly as general that I can share is that dia ikut awak duduk dengan contractor ke awak duduk dengan consultant. Okay, ni saya boleh ceritakan berdasarkan pemahaman saya dari experience saya dan apa yang saya belajar lah throughout jadi civil engineering punya students ni. So kalau untuk contractor, kalau awak intern dengan company contractor, so contractor kalau duduk site, dia buat construction lah which is on site. So kalau awak duduk site, awak akan expose directly to the construction progress. Awak akan tengok macam mana diorang implement method apa diorang pakai, yang macam saudari Syamimi share tadi, awak boleh tengok directly, awak boleh banyak bertanya dengan pekerja-pekerja sebab kita duduk dekat internship ni tak semestinya kita belajar dengan supervisor, dengan engineer, dengan buku. Sebab bagi saya lagi banyak belajar dengan kawan-kawan sama intern yang dah intern lagi lama dari kita dan pekerja-pekerja seorang yang on direct buat benda tu sebenarnya. Macam tu kalau besi tu kalau terlebih nak buat macam mana, benda-benda yang macam tu lah. Okay, and next kalau lah duduk office, company contractor tapi awak intern dekat office, awak akan belajar more tu macam saudari Mimi share tadi juga, macam awak akan buat BQ, awak akan study, awak akan handle more towards management punya, company punya management, tendering, awak akan belajar how to prepare the tender document untuk pergi masuk bid, macam tu. So kalau untuk consultant pula, kalau awak jadi intern di company consultant, kalau awak duduk office, awak akan hands on deals directly dengan design. So awak akan didedahkan and awak akan deals dengan kerja-kerja designing. Start dengan daripada print architectural drawing, buat conceptual drawing. Okay, and awak lah yang akan, kalau saya dulu pengalaman saya intern dengan consultant, daripada architectural drawing yang kita dapat tu, kita akan print out kita sendiri yang akan letak dulu kat mana. Sebab dalam architectural drawing tak ada lagi tahu kolom kat mana, beam dekat mana. Dia hanya bagi kita design dengan floor plan. So kita yang akan macam okay, kat sini boleh kot letak kolom, dekat sini boleh kot letak beam. Macam mana nak tahu nak letak atau tidak? So kita tengok kalau bangunan tu 2 tingkat. Okay, kalau kat bawah rasanya kat sini letak kolom. Tapi kena tally balik. Dekat bahagian atas tiba-tiba kalau ada tingkap ke. So benda-benda macam ni. So start daripada dapat drawing. Tu kita panggil yang tadi yang saya cakap kita lakarkan dekat kertas. Kat mana kolom, kat mana beam semua tu. Kita panggil preparing conceptual drawing. Okay. So lepas kita siap conceptual drawing ni, yang itulah awak belajar esteem, yang which I believe that you are currently undergoing kan. Awak tengah buat FYP, nanti awak akan pakai esteem. Sebab kita lakar je ikut pengalaman, ikut yang kita macam rasa ikut standard-standard sebelum ni. Macam okay, kolom, beza kolom dengan kolom selalunya 3 meter macam tu. Tapi kita tak tahu benda tu cukup tak untuk kukuhkan kita punya bangunan. Barulah kita masuk dalam esteem untuk analisis. Fail ke tak ataupun ada nak kena besarkan size ke dan sebagainya. Siap print, siap semua tu, dia akan generate AutoCAD punya drawing. And drawing tu pula kita kena drafting, masukkan dalam title block lawa yang kalau dalam exam awak selalu nampak kan structural drawing yang dah siap-siap ada title, siapa arkitek, siapa semua-semua. Okay, so kalau awak intern consultant dan duduk office, awak akan undergo this kind of process. Tapi ada cons kalau awak intern dengan consultant tapi duduk site. Okay, sebab kalau tugas consulting engineer dekat site, diorang tak buat construction tu. Diorang akan more tu kepada pemantau. Macam bila awak pergi, awak check, awak tengok. Betul ke tak kontraktor buat tu dengan specification. Okay, kita akan bawa drawing yang kita produce, yang company kita produce. Kita akan pergi, kita akan tengok. Okay, betul tak dia pakai? Okay, kalau dia buat rebar ke, kalau dia buat foundation ke, betul ke size reinforcement yang dia pakai, bilangan reinforcement yang dia pakai. So kalau untuk consultant, kalau compare, of course lah kita akan kata duduk office lagi efficient. Sebab awak belajar technical knowledge tu compare dengan duduk site.
Awak tengok je, lepas tu tanya orang sikit-sikit. Tapi kalau di contractor, saya tak boleh nak cakap sangat mana yang balance, tapi kalau awak memang minat nak tengok hands on directly, awak boleh pergi site. And saya tahu masa dulu kita orang masih intern, kita orang selalu macam nak duduk site ke nak duduk office. Sebab mindset semua orang, kalau contractor je duduk site, kalau consultant je duduk office. Walaupun sebenarnya tak semestinya. Ada orang yang saya pilih company tu sebab dia contractor tapi tiba-tiba kena duduk office buat BQ. Saya nak duduk site. Sebab itulah awak kena tahu. Masa awak apply tu awak kena tanya macam mana, saya akan ditempatkan kat mana. And awak ada banyak sangat choices and ni sebenarnya atas kita punya skills on how we can deal with our supervisor. Sebab tak semestinya kalau dia dah letak awak dekat, contoh awak intern contractor, lepas tu dia letak awak dekat office. Tak semestinya sampai habis awak boleh duduk office. Awak boleh request. Maksudnya boleh tak kalau macam 2 bulan pertama saya nak duduk office, lepas tu 3 bulan saya nak duduk site. Tu atas awak punya skills lah. Sebab kita nanti kerja pun bila masuk industri, kita kena sentiasa rajin untuk mencadangkan. Fikir dulu apa yang kita rasa paling efektif untuk kita and cadangkan adakah benda tu boleh dilaksanakan dan sebagainya. So there's no such thing as duduk site lagi power ataupun duduk site lagi power, sebab awak kena tengok awak dulu. And this is one thing that I want to share. Kalau kita duduk office dengan duduk site, okay, kalau kerja site ni macam kita akan banyak deals directly dengan orang. Kita akan bercakap, kita akan buat tu, kita akan buat, dia memerlukan benda-benda yang more to physical like. Okay, kalau compare dengan duduk office, nama pun office. So kita akan duduk, especially kalau consultant kan, kalau bahagian design kita akan duduk, kita akan hadap laptop. So kita akan borak sikit-sikit je. Maksudnya dari segi communication ataupun dari segi dealing with other people, duduk site ni akan lebih banyak lah daripada duduk office. So bila awak nak pilih nak duduk consultant ke contractor, awak dulu kena decide macam apa yang awak nak improve. Kalau awak rasa awak lagi berminat untuk improve and being exposed to technical punya knowledge, awak boleh pergi consultant and duduk office macam tu. Tapi kalau awak rasa duduk site ni, knowledge dia orang kata tak sebanyak orang yang duduk office yang buat design. Okay, contoh ni lah kan, contoh. Tapi like I said just now, it depends juga dekat company yang mana awak duduk. Tapi selalunya macam ni, kalau awak duduk site, awak kan jaga macam tengok je construction tu, kadang-kadang tukar site tu, tukar site ni. Tetapi awak ada benda lain yang awak belajar. Walaupun awak tak tahu macam mana nak buat esteem, tapi awak belajar bercakap dengan orang. Semua dua-dua ni ada kelebihan masing-masing. So yang ni akan improve more to soft skills, direct skills, and awak punya lasak, ketahanan duduk bawah panas, boleh ke tak, nak latih diri untuk kerja penat. Kalau office duduk aircon tapi dapat sekian-sekian tu lah. So I guess that is all that I can share untuk ni, untuk office atau site. Okay, thank you Kak Elena. Okay, sebelum kita ke soalan seterusnya, nak bagi tahu, so anyone joining either dalam YouTube Live ataupun dalam Google Meet, boleh type je any questions that you have in the comments section, in the chat section. So at the end of the forum, kami akan cuba untuk jawab lah. Ahli panel akan cuba untuk jawab soalan anda. So type je apa yang awak nak tanya, okay? Okay. Sorry, can I add up something? Yeah, sure. Okay. So, saya nak sangat bagi tahu ni, you guys ada advantages tau, which is kamu semua intern pada semester last diploma. Kalau kami dulu, kami intern masa cuti semester 4 nak naik semester 5. So dari segi recruitment, company ni dia kurang lah nak tawarkan. Ada je kawan-kawan saya yang ditawarkan, tapi nak buat macam mana? Kita ada setahun lagi nak belajar. So this is my advice lah to you all. Siapa yang memang plan untuk kerja selepas diploma, do your best. Tak kisahlah awak intern consultant ke, contractor ke, company kecil ke besar ke, do your best. Sebab there will be high possibility untuk diorang, sebab awak intern 5 bulan, sangat lama. Untuk awak belajar and implement skills yang awak belajar untuk contribute back to their company. So kalau awak buat kerja bagus, tak kisahlah kalau CGPA awak rendah, tapi bila awak masuk company tu sepanjang intern, awak boleh adapt well, awak kerja bagus.
So ni yang company lagi value sebenarnya. Dia boleh buat company tu untuk tawarkan awak macam okay, masuk je lah company kita tengok awak boleh buat kerja yang kita suka dengan cara kerja awak and kita rasa awak fit for our company. Kalau yang macam tu besar possibility dia. Memandangkan awak pun lepas ni memang dah habis internship, habis diploma. Maksudnya dah akan ada kelayakan. Okay, so tu je. So do your best untuk internship. Yang tak nak kerja terus pun gain as much experience sebab benda ni akan guna balik untuk degree nanti, pengalaman-pengalaman ni. Macam tu. Okay, so tu je. Thank you. Okay, thank you Kak Lena for that experience sharing. Okay, so next saya ingin tahu dari Syed untuk jawab soalan. Kerja apa yang akan dibuat sewaktu di LI takut semasa-masa LI? Saya rasa overall benda ni dah banyak dibincangkan. So silakan Mimi untuk conclude or share experience untuk persoalan ni. Silakan. Okay. So betul lah apa yang saudara Raf cakap. Memang dah banyak pun telah dibincangkan. Kiranya kerja apa yang kita buat untuk tidak kekok. Sebenarnya kita tengah bekerja. So memang kita kena carilah kerja tu. Tak semestinya kita kena duduk diam, kena tunggu orang panggil. Kita boleh je pergi pada SB kita tanya, lepas ni nak buat apa? So suruh dia check kerja-kerja kita okey ke tak, ada benda yang perlu dibetulkan ke tak. Tapi bagi pengalaman saya semestinya lah ada kekok tu. Semestinya ada rasa macam susahnya nak fit in dengan orang-orang baru ni. Tapi kita nak buat macam mana sebab memang latihan industri ni untuk kita enhance kita punya skills. Tak kisahlah daripada cara nak buat kerja ke apa. Tapi dari cara kita nak communicate dengan orang. So macam kita akan diberi untuk study company background, profile company semua tu. So kita tahu okay, siapa director dia, siapa yang ada dalam department ni. So lepas tu kita nak tahu untuk kita join projek ni kita selaras tak dengan kod-kod yang diperlukan dalam projek tu. Kalau kita tak boleh lah nak tunjuk dekat supervisor kita, kita boleh tak kita join, sedangkan kita memang kena tahu dah kod ni sesuai ataupun tidak untuk kita join projek tu. So saya pun ada juga cakap sebelum ni tanpa banyakkan tanya dengan supervisor. Memang betul pun kalau kita nak gain knowledge kita tanya, sebab tak semestinya kita hanya dengar betul-betul, tak semestinya. Sebab nanti kita akan tulis dalam logbook kita akan tulis dalam report kita yang knowledge yang kita dapat tu. Lepas tu kita boleh juga apply dalam masa yang akan datang. Yang kita tanya-tanya semua benda ni memang berguna pun untuk kita. Lepas tu tak semestinya masa LI ni kita kena buat kerja je. Kita kena tahu ni kita kena buat apa, kalau projek ni kita first thing kita kena buat apa. Tak semestinya. Tapi kita cari kawan tak semestinya dengan supervisor saja. Kita kena bergaul dengan semua orang. So kalau contohnya kita ada partner intern yang lain, kita berkawan dengan dia, kita share apa-apa yang kita tahu. Dan kita hanya berborak tentang kerja je. Boleh je dia akan bagi tips waktu bekerja. So selepas jadi student, nanti kita nak apply kerja macam mana. So benda tu memang luas lah untuk kita. So LI ni memang bagi saya seperti yang saudari Yana cakap tadi, memang LI ni bagus sangat untuk kita. Sebab ada orang yang study, yang ada yang ambil diploma, ada yang tak ambil internship ni. So kita kira baik sudah diberi peluang untuk gather experience ni.
So lastly, bagi saya, kalau macam kita ada SB kan, SB yang menilai kita, apa-apa pun kita berbaik saja dengan SB kita. Jangan kita macam tak ngam langsung lah. Jangan tak ngam langsung. So itu je lah bagi saya untuk sekarang ni. Okey, terima kasih Saudari Syamimi. Okey, boleh dengar ke suara? Boleh. Boleh. Okay. So ada satu komen daripada Madam Noriza. Okay, saya bacakan ya. Setiap yang pergi LI, yang penting adalah buat kerja yang diberi dengan jujur, ikhlas, bersikap positif dan menerima segala teguran dari pihak syarikat dengan hati terbuka. Get ready mentally and physically. Kalau you ask perform dari segi kerja, insyaAllah syarikat tidak segan silu akan offer bekerja terus dengan syarikat tersebut. So itu tips daripada Madam Noriza. So terima kasih. Jadi before kita tutup forum ni, saya mempersilakan untuk ahli panel kita bagi kata-kata advice or final words lah untuk student yang bakal ke LI. So saya silakan dengan saudara Arif dulu. Silakan. Okay, terima kasih moderator. Jadi sebagai orang kata penutup lah, sebagai kata penutup daripada saya untuk buat pelajar-pelajar yang bakal menjalani latihan industri. So jadi kita first thing is macam saya cakap tadi, kita niat kita nak menimba ilmu, kita nak belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah niat pertama kita, niat yang paling utama kita. Itu adalah niat kita. Sebab orang kata kita kuat, kita kuat tu cara kita kuat, maksudnya lelaki pergi gym, badan orang kata ada shaping, sadar besar dia kuat. Tidak. Sebenarnya lelaki yang kurus pun boleh kuat. Sebab apa? Sebab kerana adalah niat dia. Okay, so apa-apa pun tiap-tiap hari kalau boleh betulkan niat kita. Tiap-tiap pagi macam saya cakap, bangun pagi, kita betulkan niat kita. Buat benda tu hari-hari. Sebab kadang-kadang yelah kita manusia, kita ni orang kata tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Mungkin kalau kata ada kata yang intens sekali dengan kita tu mungkin perempuan, bagi lelaki lah. Mungkin perempuan cantik, macam tu lah. So kita akan semangat nak pergi LI ni sebab yang co-intern aku cantik macam tu. So niat tu kan dah tak betul lah. Kita pergi LI kerana internship staff tu cantik, kita nak tengok dia macam tu. Dah niat dah tak betul. So kalau boleh tiap-tiap hari tu kita betulkan niat kita. Kalau boleh kita lafaz dengan lidah untuk kita nak kukuhkan lagi niat kita. Kata, okay, hari ni aku intern, aku nak belajar kerana Allah. Itu saja. Sebab dengan niat tu, kita akan kuat semua. Kita akan semua benda kita akan boleh buat. Benda yang orang kata, dengan niat tu, tak ada benda yang mustahil. Semua benda boleh jadi. Jadi kalau sebagai contoh lah, saya cakap, kalau kata hari biasa dengan bulan puasa, kita boleh rasa sangat perbezaan. Kalau hari biasa tu, pagi kita pergi kelas, kita breakfast pukul 8 sebagai contoh. Breakfast, lepas tu kejap lagi pukul 10 dah lapar, dah macam aduh. Dan ni lepas tu sebagai contoh kelas Sisha ajar tu pun tak faham dah. Apa benda Sisha cakap macam dah lapar dah terbayang nasi macam tu. Tapi kalau bulan puasa, bayangkan kita tak breakfast, kita sahur. Tapi kita rasa kuat, kita lapar tapi kita rasa kuat. Macam tak ada apa pun, okey je. Macam yelah lapar kan, okey je, boleh je fokus sampai ke petang, baru makan. Itu sebab apa? Sebab niat kita. Dengan niat kita, hati kita kuat, jadi mental kita kuat, kita punya rohani kita kuat, spiritual kita kuat. So jadi apa-apa pun niat itu penting. Betulkan niat, insya-Allah semua akan jadi. Semua akan jadi, orang kata menjadi lebih baik macam tu. Okay, itu mungkin itu saja daripada saya untuk kata-kata terakhir. Jadi terima kasih. Okey, buat pelajar yang bakal pergi LI, make sure niat tu betul seperti yang saudara Arif dah beritahu tadi. Okey, so next saya ingin menjemput saudari Iliana. Okey, so saudari Iliana dah banyak bagi input yang bermanfaat, yang berguna, share experience kepada kita semua sepanjang bincangan tadi. So Iliana, ada any kata-kata akhir, any final words of advice untuk pelajar yang bakal pergi ke LI? Silakan. Okay, so insyaAllah
So sebenarnya macam ni lah, kadang ada je kita rasa malas macam nak search, macam buat apa, nak bersungguh, nak research company profile, nak tahu dia contractor ke, nak tahu undergoing. And I believe that all of you will actually be getting some Excel yang macam company list yang memang dah ada dah daripada senior dulu. Korang akan di-providedkan list company kod negeri. So ada je orang yang macam malas lah nak cari, hantar je semua email dekat company tu, semana yang dapat lah. Okay, ada yang macam tu. But I want you to remember this one point is that sebagai graduates, kita ni belajar kat university, kita memang takkan lari pun. If you malas sekarang pun, you kena hadapi juga fasa mencari tu bila you nak apply kerja nanti. So if you don't practice from now, kalau you sambil lewa dari sekarang, tak kisah nak intern company mana, ada possibility macam bila tiba-tiba you nak kerja nanti pun, you ada perangai tu. And kerja ni benda yang awak memang kena hadap untuk cari nafkah, untuk makan minum. Kalau awak tak happy dengan working surrounding, sebab amal konsep apply je lah, dah dapat masuk, sampai bila nak bertukar-tukar kerja, ataupun sampai bila nak kerja dengan tak happy. Sama juga intern. Itu satu kerugian untuk saya. Saya macam tak apalah, saya harap kamu semua ambil pengajaran daripada apa yang saya dah buat ni. Selepas dah siap semua tu, kamu photo state semua tu, sebab nanti in future memang berguna pun untuk kita semua. Okay, itu je lah. Okay, terima kasih ahli panel. So, satu lagi soalan yang diajukan. Assalamualaikum. How to keep motivated at an unconductive working environment? So, maybe one of our panels ada lalui pengalaman macam ni. Boleh ceritakan? Anyone of the panel, silakan. Okay, Assalamualaikum. So saya nampak panel lain diam tu, saya start dululah. Okay. So saya baru perasan ada Sisha dalam ni. So for those who are still in the ITM Jengka, please go and seek Sisha the most. Maksudnya bukanlah the most, please go kalau nak tanya apa-apa. Sebab saya sampai degree pun, saya nak pergi interview apa-apa, saya nak tanya apa-apa, saya tanya je lagi. Sisha sangat bagus. Okay, ni bukan puji bodek atau sangin, ni puji ikhlas. Okay, so untuk unconducive environment, berbalik kepada soalan ni, sebenarnya ada banyak orang kata aspek macam mana. Dia macam subjektif. Apa yang dimaksudkan dengan unconducive tu. Kadang duduk dekat site tak selesa. Dia depends ikut orang lah kan. Kalau bercakap pasal challenging lah, saya refer this as challenges semasa intern lah dekat environment. Sebenarnya benda ni awak kena adapt. Sebab bila nak kerja nanti pun, this is how. Macam mana nak ni, satu, awak kena mindset tu yang macam Syamimi cakap kena positif. Dan yang kedua, dekat sini lah awak nak belajar how to stand yourself. Maksudnya tak semestinya awak sebagai intern, awak tak ada hak, awak tak boleh nak request apa-apa, awak tak boleh nak bersuara. Sebagai contoh, awak rasa awak duduk, awak intern contractor, awak di office tak ada kerja, macam tak kondusif. Okay, awak berhak untuk pergi dekat supervisor and request, boleh tak saya nak pergi site. Okay, so kadang-kadang kalau awak duduk consultant kan, awak asyik buat design, awak rasa bosan, awak tak produktif. Tapi company awak pergi je, engineer je, pergi je site visit dekat sana, dekat sini, tapi tak pernah memperlawa ke, tak pernah ajak. So, be the one who seek for them. Macam pergi je. Jangan malu je. Jangan malu untuk pergi dan boleh tak saya nak ni? Boleh tak saya nak ni? Everything that awak rasa uncomfortable and kurang relevant, you can voice it out dengan cara yang berattitude dan berhemah lah. Try to request. Sebab ni salah satu skills yang awak kena belajar jugalah. How to deal with our atasan, our boss, macam tu. Even dekat kerja nanti pun and intern pun. Okay, dan yang kedua, antara yang challenging punya environment, kadang macam saudara Syamimi tadi cakap kan, macam ada yang garang. Okay, saya dulu intern diploma dekat Chinese punya company. Okay, so dia ada satu cara kerja Chinese lah yang mana saya masuk hari kedua saya dah kena jerkah. I mean like, sebab kebetulan lah, sebenarnya kebetulan company saya tu masa tu tengah nak overdue
tarikh siap projek. So diorang semua kerja in rush. Diorang tak ada masa nak entertain intern macam. So diorang bagi saya satu task Excel dan saya tak dapat buat dengan cepat and saya kena marah sebab saya tak erti guna Excel. Ikutkan macam kita ada culture shock yang mana I don't even macam kita ingat kan masuk company ni, intern duduk company besar ni macam seronok, macam profesional. Tapi rupanya cara kerja dia macam macam tu. Tapi macam mana nak stay tabah? Sebab saya masa tu terdetik lah sikit macam nak balik lah intern JKR balik macam tu. Macam nak ni lah saya rasa saya tak boleh dah duduk jauh dari family kan, pergi merantau. Lepas tu awak sangat pressure dengan kerja-kerja macam kalau saya hari tu saya sangat pressure dengan kerja yang macam bila dia orang projek macam dah nak overdue, so semua orang kerja ibarat tak jalan dah, berlari anak macam tu, semua kerja nak cepat. So bila awak dapat sampai setiap hari awak nak pergi kerja, nak pergi intern tu, takutnya apalah atas yang akan dapat hari ni, nak kena marah apalah hari ni macam tu. Cara untuk saya mengatasi lah macam cara nak feel still motivated walaupun dalam environment yang macam ni, saya fikir satu je, macam saya percaya yang kalau lepas tu saya boleh kenapa saya boleh feel motivated ni pun sebab saya kan kena marah and 2 hari lepas tu saya tengok engineer mana marah lagi dengan engineer lagi besar which is project manager. So dari situ saya ada kena marah sebab awak masih student, tapi itulah realiti kerja kalau awak nak kerja dalam industri. And kalau awak memilih untuk duduk company yang sebab company lain. So itulah cabaran yang awak perlu hadap. So engineer, dia dah jadi engineer pun kena marah, apatah lagi kita. So just think it in a positive way and awak kena percaya apa yang awak hadap sekarang akan lagi mematangkan awak. So saya rasa sekarang saya macam dah agak kalis maki dah. By the end of internship tu awak dah ada satu mindset yang biasalah kena marah kerja. Tapi awak tahu lepas habis kerja everything will go back to normal. So awak bila kena marah jangan ambil hati. Kadang bila SB marah ke, ada engineer yang marah ke, ada kawan-kawan saya yang tend to macam even saya pun ada terdetik nak buat macam tu. Kita macam terasa hati kan, macam kenapa nak marah, boleh kau cakap elok-elok macam tu. Jangan, benda ni akan memakan diri. So try to act normal. Walaupun kita terasa kita kena ada satu mindset yang no, I datang untuk kerja, I datang untuk intern. And I suka untuk advise you all, bila pergi intern tu kan, cuba letak mindset yang I bukan tengah intern, I tengah kerja as an engineer. So macam kalau untuk I, it works very well. Instead of intern, I rasa macam no, I datang kerja as engineer. So ni benda I kena buat. Macam tu lah, tu antara pengalaman yang I boleh share. Itu membantulah I untuk stay motivated. Sebab I rasa no, as an engineer, I need to do this. Because I want to be an engineer. Macam tu. And this is the reality of working in industry. Tu cara I motivate I punya diri. So, itu je dari I. Thank you. Okay, thank you Saudara Diana. So, tak kira any kind of criticism yang dapat, so kita kena take in a constructive way, take it as don't take it personal like Saudara Diana cakap, everything tu kita keep professional. Orang tegur, orang marah tu mesti ada sebab. So kita ambil benda tu as untuk mengelokkan lagi diri kita lah in a professional punya aspect. Okay, seterusnya ada satu lagi soalan. Saya nak tanya, how to know that one company ada project? Kita kan digalakkan untuk apply company yang ada project. So, silakan, anyone? Okay, saya akan jawab untuk soalan ni. Okay, jadi untuk soalan daripada Nurul Ain ni, macam mana kita nak tahu satu company tu dia ada projek? Macam saya cakap tadi, setiap company dia akan ada satu dokumen yang kita panggil company profile. Maksudnya company profile tu dekat situ kita akan refer semua segala projek dia, segala apa benda yang dia buat semua. Okay, so jadi first step is kita tengok dia punya company profile tu. Kita tengok apa benda ongoing projek dia, apa yang dia tengah buat sekarang, apa ni. Kalau kata company tu dia tak ada company profile, maksudnya dia tak upload dekat mana-mana ini online platform tu, dia tak upload. Okay, kita kita boleh approach secara email. Kita email kepada dia punya HR, pada admin dia ke, and ada contact person lah dekat situ. Maksudnya kita email, kita tanya apa benda yang kita akan buat semasa LI. Maksudnya apa benda tugasan yang mereka akan beri semasa LI. Tapi please note dekat sini,
kita approach company tu dengan cara yang betul, maksudnya dengan secara profesional, gunakan saluran yang betul, kita email gunakan format yang betul, cara kita nak panggil dia, kita nak panggil encik macam tu maksudnya kita tak boleh macam nak macam dengan kawan-kawan, kita WhatsApp tanya ni ada ke, ni ada ke, tak boleh macam tu. Kalau boleh elakkan WhatsApp, kalau boleh gunakan email, kalau kata email, kalau dia kata dia tak perlu email, cuba call, kita call yang dia, call daripada office dia, kita tanya. So apa-apa pun kita kena tanya dengan dia dengan cara yang betul, jangan guna saluran yang salah, sebab kalau saluran yang salah dia akan cermin kepada diri kita, cermin kepada kita punya universiti tu, dia akan bagi bad reputation lah dekat diri kita dengan kat universiti dia. Okay, itu je kot daripada saya, mungkin ada tambahan sedikit daripada panel-panel. Okay, saya nak tambah sikit. So betul lah apa yang Arif cakap tu. Kita tak semestinya kita kena tengok daripada company profile saja, kita boleh sama ada email ataupun call. So dalam masa yang kita nak email dan call tu, kita tanya dengan baik, dan kita kena tahu masa kita call tu site dekat mana. Kita kena tahu juga yang tu, tak semestinya dia ada ongoing ke tak. Walaupun dia ada ongoing project, tapi dia punya site jauh-jauh. Macam contohnya saya di KL, tiba-tiba site di Rawang. So macam mana everyday saya nak ulang alik daripada rumah hingga ke Rawang tu kan? Mesti ada problem di situ. So kita kena take note juga. Everything yang kita nak apply ni, kita kena tahu okey ke tak? Sesuai ke tak dengan kita? Sebab kadang-kadang kalau tak sesuai pun nanti you guys tak boleh pun nak buat kerja tu. So kita kena tahu kita punya kemampuan tu sampai tahap mana je. Okay, that's all. Okay, so terima kasih Arif, saya Mimi. So what I can say is, apa pun kalau kita nak buat something tu, professionalism kena jaga. Ibaratkan macam saudari yang nak cakap, ibaratkan LI ni macam kerja sendiri. So make sure benda tu professional so that orang tak dapat bad impression of you lah. Okay. So jadi saya rasa itu saja soalan. So saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli panel kita sebab sudi meluangkan masa untuk share experience, untuk jawab soalan yang bagi saya amat merupakan input yang sangat berguna lah untuk pelajar yang akan ke LI. So terima kasih. Juga saya ingin kata terima kasih kepada yang sudi join, pada lecturer, pada para pelajar, terima kasih join program malam ini. So dengan itu tamatlah forum pada malam ini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okey, satu pesanan terakhir sebelum kita pergi. Minta semua yang hadir pada malam ni isikan attendance. Boleh jumpa di Google Meet punya chat dan juga di YouTube Live punya comment section. Okey, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.